Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Saya ingatkan beberapa kali berlompat bagaimana nahwu dalam kehidupan kita. Kita tak mahu kita belajar nahwu, belajar sorab, lepas tu di rumah tidur berehat. No such way. Bukan itu cara kita belajar nahwu. Nahwu ni adalah menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita nak hidup dengan ilmu nahwu dan sorab. Bukan kita nak mengajar dapat duit, tidak. Malam belajar nahwu, siang nak gaji, ya. Lepas tu jaga kedai, jaga bisnes, buat import ekspor. Dalam kapal terbang kita belajar nahwu. Itu yang orang yang maju buat. Jadi nahwu mengajar kita menjadi lebih kreatif. Betul Tuan Cik? Apalah tak kilo. Jangan kita belajar nahwu, duit dalam dah cukup, rehat simpan. No. Kalau duit dalam banyak sangat, tak apa. Kita invest duit tu untuk fakir miskin, kan. Sebab itu ramai orang miskin. Percaya tak kalau kita ramai orang miskin dulunya kaya? Percaya tak? Ya? Dan ramai orang miskin, orang kaya dulunya miskin, tapi kaya balik. Miskin, kaya, lepas tu mati dengan miskin. Betul tak? Kenapa? Kerana mereka tidak faham Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak mengajar kita setiap harta yang Tuhan bagi itu memang hak kita dan kita boleh belanjakan. Tapi ingat, bukan milik kita seorang. Makin banyak kita belanja, Tuhan ganda banyak. Makin kurang kita belanja, makin tak masuk lagi. Kadang-kadang duit suami kita beri kat kita untuk belanja makan, untuk belanja belikan degree pun kita tak beli, kita belikan halus je. Sebab sayang kan. Jadi macam ni suami nak bagi yang banyak lagi. Kalau duk apa tu orang kata menor hari-hari kan, betul tak? Bukan nak kata pada tuan-tuan, saya kata pada orang South Africa no. Hari ni kita buat permulaan ni, saya nak bagi apa tu haraf-haraf dalam Quran. Cuba tuan-tuan, ada haraf sini sebelah jenis semua sekali haraf. Boleh tak? Ya tak? Dapat semua dah? Jadi tuan-tuan, mesti kita senantiasa berusaha. Jangan fikir mari hari ni kita dapat semua sekali. No. Jadi berulang kali mari tu, tuan-tuan terus belajar, cari guru, cari rakan. Sebab ini ilmu nahwu bukan macam ilmu biasa. Tak nampak? Nampak tak nombor satu tu? Saya apa tu, buang dia punya tajuk dia. Sebab untuk tujuan menguji tuan-tuan. Ya, senang kan? Jadi nak kenal dia, tengok nombor satu tu kan? Nombor satu tu saya tulis min tak? Min tu sebagai dia punya clue lah. Orang kata apa ni, apa tu orang kata min ni untuk macam kita kata untuk nak petunjuk lah. Kalau tahu min, yang lain tu adik-adik dia. Okay? Jadi tuan-tuan tulis min tu huruf apa? Huruf ja. Jadi di bawah dia tu adik-adik dia lah, huruf ja. Ada 19 kan. Jadi cara bacaan dia mabni ala sukun. Ya. Tuan-tuan kena sabar lah ya. Mabni ala sukun. Jadi min tu kita kata macam kakak ke abang lah. Di bawah min tu ada ilah, ada an, ada Allah, ada ti, ada bi, ada li, ada rubba, ada ka, ada wa, ada ta, ada mus sampai hasya. Kan? Jadi saya tulis di situ mabni ala sukun. Ingat bila kita belajar nahwu, kita mesti pandai baca setiap kalimah perkataan dalam Al-Quran. Mesti boleh baca. Dan mesti kita boleh berikan kedudukan kata-kata nama dalam tu. Itu kalau dah pandai macam tu, okey dah tu. Ya, min ya. Jadi tuan-tuan boleh nombor satu tu min, haraf ja dan saudara-saudaranya. Tuan-tuan boleh tengoklah di setiap adik-beradik itu ada satu huruf, ya tak? Ada 2 huruf, ada 3 huruf dan ada 4 huruf. Okey? Dan boleh tengoklah ada mabni ala sukun. Boleh? Ada mabni ala fathi, ada mabni ala kasri,
ada mabni alam dhammi. Jadi balik di rumah nanti buatlah analisa. Mabni alam dhammi berapa? Satu huruf berapa? Dua huruf berapa? Jadi huruf jar ni ada tak lebih pada 3 huruf? Ada kan? Ada hasya kan? Okey, boleh kita pindah pada yang kedua? Yang kedua, an. Tengok an tu ada berapa badik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi an. An ni dia menjadikan fi'il mudhari' baris di atas. Dia panggil haraf nasab fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari' saja. Bila dia ada di depan tu, fi'il mudhari' jadi baris atas. Nanti satu masa nanti insya-Allah kalau saya ataupun Pak Izin dapat, dia akan mencari haraf-haraf nasab di dalam Al-Quran. Sama ada yang susah kita nak jumpanya li ta'lil tu, li juhud, beza dia. Kemudian hatta pun ada. Tengok, jangan lupa hatta ni tuan-tuan ada pada nombor 1 juga. Nampak tak? Ya, hatta matla'il fajr, dan dia juga ada pada nombor 2. Ingat nombor 2 tu haraf nasab fa'il mudhari'. Tulis tu. Haraf nasab fa'il mudhari'. Kalau hafal lagi bagus. Ya, kalau hafal, sebab nahwu ni tak dapat tidak mesti kena hafal. Tidak ada ulama yang mengatakan nahwu ni tak perlu hafal. Ya, kena hafal. Kalau kita nak cari pengalaman lambat dapat, hafal lah. Tak apa kita hafal kan. Yang ketiga tu tuan-tuan, yang ketiga tu semua orang tahu kan. Wow, dalam Quran banyak kita jumpa wow, ataf dan saudara-saudara dia. Ada fa, ada summa, ada au, ada am, ada imma, ada bal, ada la, ada lakin, dan ada hatta. Tengok hatta tu boleh pakai pada tiga-tiga. 1 pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh. Okay. Jadi kita sekarang ni mengenali haraf-haraf dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan tulis sendiri hatta tu, nombor 3 tu huruf ataf dan saudara-saudaranya. Dan tulis juga dia boleh pakai untuk isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Okey. Yang pertama tu ingat huruf jar dan saudara-saudara untuk isim saja. Yang kedua huruf nasab fi'il mudhari' dan saudara. Ni kena tulis ni, Dr. Kancah. Kena tulis. Pasal ini semacam separah ujian lah. Ujian bertalian hayat. Betul tak? Ujian bertalian hayat. Ada jawapan dia. Nombor 3 tu haraf ataf untuk fi'il dan isim sekali. Okey? Nombor 3. Nombor 4 di bawah tu nombor 4 di bawah tu dia panggil haraf istisna. Istisna ni bila Allah nak mengecualikan. Ya. Macam kita kata la ilaha illa. Illa tu haraf kecuali. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi istisna ni ada 6. Jadi kita tengoklah illa berapa huruf, ghairu berapa huruf, siwa berapa huruf. Tengok hasya tu ada pada nombor 4 dan nombor 1. Okey? Ada dan juga laisa. Okay. Jadi kita akan tengok ni. Kita akan buat cross check yang mana pakai untuk 2-3 tajuk. Cross check lah. Jadi saya nak ulang balik. Kalau boleh tuan-tuan tulis baik-baik. Lepas tu hafaz. Hafaz 1. Minggu depan ni kita panggil seorang depan ni baca nombor 1. Gambar dah tak datang. Lupa. Tak mari ni. Tak mari. Tak apa. Baca dengan ni. Baca dengan ni. Okey.
Okey, dan Allah Rabbana kita. Yang kelima ni tuan. Yang kelima ni huruf syarat. Huruf syarat untuk fi'il mudhari'. Ya, Tuan Haji maknanya kalau salah betulkan ya. Betul Dr. Nolina. Kalau salah betulkan Ustaz. Ya. Ini huruf syarat dan jawab syarat. Tulis tuan. Nombor 5 ni huruf syarat dan jawab syarat. Macam kita kata ada tak situ huruf syarat dan jawab syarat tetapi tidak bekerja. Tuan-tuan jangan tanya banyak lah, tulis dulu. Nanti sama masa tahu dah tu. Ada syarat, ada jawab tapi tak bekerja. Ni dah pencin. Contohnya iza. Okey, iza ya. Iza mana bila? Lau. Jika. Laula. Kalau tidak. Lauma. Lauma ni makna apa? Ya? Lauma. Kullama. Lauma ni kalau apa? Kalau apa? Dah boleh bantu ustaz tu dah bagus tu. Kullama ketika mana? Lebih kurang lah aja. Lama belum. Lama ni belum lagi ataupun tak lagi. Amma ada pun. Jadi tuan-tuan tengok bila ada perkataan izan dan 2, 4, 6, 7 ni dalam Quran, dia akan jadi huruf syarat. Huruf syarat ni maknanya ada jawab dia tapi dia tak bekerja. Mana mungkin baris dia tak berubah, wallahu alam, saya belum tahu lagi. Ya, nanti saya kena cari. Okey. Ya, lauma. Lauma. Kalau apa pun. Walau tu walau apa pun. Kalau bahasa Melayu dia tak ada kalau. Kalau apa? Tak ada dalam bahasa Melayu. Tak ada. Walau apa pun. Walau apa. Laula kalau tidak. Ya. Laula kalau tidak. Kullama kalau begitu. Ya. Lama. Betulkah saya pada dia orang lain pun semua tuan di mana ya. Kalau tahu tu ini kita ni sama-sama belajar. Lepas tu yang ke-6 tu dia panggil huruf jazam. Huruf jazam ni betul lah kan? Huruf jazam untuk fi'il mudhari'. Tulis huruf jazam untuk fi'il mudhari'. Dia tidak ada apa-apa syarat. Jazam saja. Lam yazhab. Lamma belum makan lagi. Dia untuk fi'il mudhari' saja. Ya, di sini untuk fi'il mudhari'. Sesudahnya ya. Jadi lam maknanya tidak, lama tidak, belum lagi, alam jangan alam, nashrah ya, laka sadrak, dia tak ada jawab. Alamma ya. Li tu li untuk perintah ya. Liyazhab, dia akan pergi. Lepas tu la tegak, la ta'kul, la tashrab, jangan kau minum. La dengan ta ya. Lama-lama dapat ni nombor 6 ni. Ada nombor 6 ni ada 6 kali. Okey. Nombor 7 tengok tu. 5, 6, 7 tu semua huruf jazam. Ya, selama ni kita dengar huruf jazam 5, 6 tu je. Nombor 7 huruf jazam, huruf jazam bersyarat. Ya, huruf syarat dan jazam. Maknanya ini juga untuk fi'il mudhari'. Jadi tuan-tuan, nombor 7 ni dia ada syarat
dan ada jawab. Jawab dia kemungkinan dua. Ya, syarat dia in tazhab, jika awak pergi, azhab, itu jawab dia, saya pergi. In takul, jika awak makan, akul, saya makan. Lepas tu dia kata nashba, kita pun kenyang. Jadi ada dua jawab, ya tak? Jika awak makan, saya makan, kita semua kenyang. Jadi ini juga untuk fi'il mudhari', ya. Dan dia bekerja mematikan kedua-dua fi'il ataupun ketiga-tiga fi'il. Jadi dia sini ada kedua dia in, ma, ya, man, mahma. In jika ma apa, man siapa, mahma selama mana, Isma ni makna apa? Nama cantik, Isma. Dalam buku tu ada Isma ni, dalam buku Tuan Haji Hashim. Bila? Ya? Isma bila? Bila? Bukan bila mana? Bila mana? Bila? Ya? Ketika apa jua. Apa jua? Macam tu lah. Ketika apa jua. Ya? Apa jua ya? Ketika apa jua. Ketika apa jua? Dua-dua sekali. Dia ada strok, ada palang tak? Tak ada malam. Tak ada palang. Itu buku Allah Yarham Tuan Haji Abdullah. Tak, yang melakon. Yang Melaka. Oh, ya. Makna sama je lah lebih kurang. Okay. You mana satu? Di kala mana? Sama juga, di kala mana. Jadi pakai itulah, di kala mana lah. Dah dia pakai rujuk senang. Tengok ayat. Mata, tengok ayat. Mata. Bila mana? Bila mana? Dua-dua boleh. Ayyana, Yang mana satu? yang mana satu. Ayat. Jadi tuan-tuan, jangan risau sangat dengan ketepatan makna. Kalau ke tepat, tak kat tempat. Makna yang boleh tepat sekali, makna bahasa Arab. Betul tak? Makna terjemahan kita tak tepat, tapi kita boleh jadi panduan lah. Aina, di mana? Aina ma, Mana dulu? di mana-mana. Mana? Di mana-mana kamu berada, saya ada. Itu jawab dia. Okey. Anna, apa dia Anna? Bagaimana? Sampai mana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana dulu? Bagaimana? Anna juga bermakna sampai mana. Tapi makna tepat Anna. Makna bahasa Melayu sekali panduan. Hai Suma, hai Suma kuntum pawallu wujuhakum syatrah, ya. Lakat mana-mana, ya. Okey. Hai Suma boleh memberi mana-mana. Hai Suma, mana-mana kamu berada, kamu hadaplah muka kamu kepada Allah. Kaifama, Bagaimana? bagaimana juga. Ya. Betapa pun juga. Okey, ini sebagai panduan, ya. Tuan-tuan, jangan risau. Jadi ini kalau boleh diilluminate lah, supaya bila kita drill nanti, tuan-tuan ini sebut nombor 8, nombor 10, nombor 9. Tak payahlah sebut, tengok nombor kan. Lepas tu nombor 8 ni, iaitu inna dan saudara. Ini untuk nasab isim. Kalau boleh tuan-tuan, buatlah sikit untuk isim tu tanda apa dulu isim kita pakai? Ingat tak? Isim dulu kita pakai tanda apa? Merah ke? Hijau. Dah lupa dah kan? Yang ni untuk isim hijau. Yang apa tu fi'il tanda?
merah. Jadi jangan bertukar tanda tu. Inna sesungguhnya, anna bahawa sesungguhnya, lakinna akan tetapi, ka'anna seolah-olah, laita ya, alangkah tak dapat, tak dapat. Kalau macam ni, ya laitani kuntu turaba, itu makna apa? Maksud dia, kalau macam ni baik aku jadi tanah. Alangkah baik kalau aku jadi tanah. Sebab orang jadi tanah ni selamat. Jadi manusia banyak soal. Tak mungkin berlaku. Kalau la'anna dia mungkin. Mungkin. Kalau laita tak mungkin berlaku. Tak mungkin. Maknanya impossible. Harapan dan impossible. So kita nak kata apa laita? Alangkah. Alangkah. Laita. Alangkah. Anda juga ada beri nama, boleh jadi. Sama dengan la'allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Achievable. Achievable. Mudah-mudahan. Okey. Yang ke-9. Jadi in dan saudara, betul lah ada 6. Yang ke-9, ma ni dan saudara-saudaranya bekerja, okey, memberi depankan isim, ya, merofakkan isim dan menasabkan khabar, ya, okey. Ma, ya, ma, in, la, tidak, lata. Mana lata? Kalau boleh ni tuan-tuan, kita beri makna semungkin dapat walaupun tak tepat. Apa makna lata? Ya? Negatif. Ya? Negatif. Negatif apa tu? Kita kena jumpa ayat tu. Itu yang saya senaraikan. Saya salin ni. Tak apa ya? Tiada pun. Dia negatif. Bila tu. Okay. Ma apa negatif? In. Okay. Jika la bukan negatif. Okey. Dia tengok nombor 9, tengok nombor 11. La juga. La, ini dia kata la untuk menafikan isim. Dia panggil la nafiyah lil jins. Pernah dengar tak la nafiyah lil jins? Macam la ilaha. Okay. Ada beza dengan yang la di atas tu. Perbezaan inilah yang kita akan makin lama makin dapat. Jangan risau. Orang baru ni jangan risau. Ya, duduk je lah dalam bilik ni kan. Bawa cushion sendiri. Macam dekat ada tempat lain tu dia buat cushion. Ada orang tu dia tak kuat cushion dia, tajam, sakit dulu. Bawa cushion duduk. Duduk. Nak tidur. Lari jangan. Nombor 7. Dah siapkan tujuh kan? Dah. Nombor 10 tak ada. Nombor 10 tak ada. Nombor 10 tu nombor 10 yang bawah tu lah. Sebenarnya silap tu nombor 10. Ini buat dengan awal pagi. Okey, tak apa lah insya-Allah. Saya tak dapat lagi ni. Okey. Jadi tuan-tuan, ingat dah dulu saya bagi kerja. Dah lupa dah? Okey. Dulu saya bagi tajuk tata cara berzikir. Sebab hari ni orang kecoh pasal zikir. Ya. Kita habis ni kita buat lagi satu tajuk berkenaan dengan, tuan-tuan pernah dengar tak nombor dalam Quran? Nombor dalam Quran ada tak? Cuba sebut satu nombor dalam Quran. Sebut satu. Ya, sebut. Isnata asyarata. Itu nombor dia. Ada tak ahada asyara? Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Itu nama dia
Nama dia adab tu adab, tapi itu nama dia adab tertib B. Ya? Ha. Salah sah. Ya? Salah sah. Kalau salah sah asli. Asli. Ha. Dia. Jadi hari ni kita ambil masa dalam 20 minit. Ya, kita akan mengajar untuk melihat adab. Okey, adabnya. Jadi tuan-tuan jumpa adab. Macam kalau kita kata al-juz'ul awal, awal kan? Itu adab tak? Juzuk 1. Ya. Ada. Itu dipanggil adab tertib. Ordinal. Tertib. Tertib. Tertibi. Untuk Tapi tertib yes. ordinal. Dalam bahasa Inggeris. Ordinal. Tertib. Kalau kita kata the first, itu tertib, al-awal. Awal. Kalau kita kata wahid, itu asli. Beza dia. Ya, beza dia. Nanti kita akan beri. Jadi tuan-tuan akan cari. Yang ini hanya sampingan saja saya beri. Tapi yang tak sampingannya yang macam ni. Jadi Al-Quran tuan-tuan, Al-Quran dia mengandungi topik. Jadi kalau saya nak mengajar tafsir Quran, kita tidak boleh mengajar terus. Hari ni kita baca ayat pertama surah Al-Baqarah hingga ayat 5. Bacalah. Tapi tak ada topik. Kita menerang ayat. Sekarang ni Al-Quran ni dia ada dalam topik. Topik tu nama dia fungsi ayat. Antara fungsi ayat dalam Quran, bagaimana tata cara berzikir kepada Allah. Daripada maksud zikir sampai kepada zikir yang paling tinggi sekali tahap dia macam mana. Jadi bila kita boleh cari ayat-ayat berkenaan dengan tata cara zikir Al-Quran tu, kita akan menjawab zikir-zikir yang berlaku hari ni macam ni boleh ke? Faham tak? Dah bagi kan belum kan? Dah bagi dulu kan? Dah bagi belum? Oh belum. Belum bagi? Lama. Pakai terus. Belum bagi. Okey, tak apa. Belum bagi. Okey, tuan tengok ni. Kalau begitu kita beri boleh kita rehat 2 minit untuk membolehkan kita minum-minum boleh. Jadi kita sekarang nak menulis esei berkenaan dengan tata cara berzikir. Dan esei ni kelas lain tulis lebih kurang 53 muka surat A4. Muka surat A4. Banyak. Tapi kita buatlah satu orang 2 muka surat. Bagaimana cara nak buat? Okey. Makalah bahasa. Okey. Ini tata cara berzikir. Saya nak tunjuk contoh yang dibuat oleh grup lain. Tapi ini tak lengkap lagi. Ini ada berapa muka surat? Ini 12 muka surat. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Tak apa, ni boleh ambil ni. Jadi ini setiap satu bahagian tu dicari ayat oleh satu orang dan dipaskan ayat tu kepada sekretari. So sekretari kumpulkan ayat tu jadi macam ni. Okey. Jadi tengok. Ini dia ayat dia. Okey. Kita kena faham dulu apa kita nak faham. Okey. Okay. Ini yang ke-6. Yang ke-6 ya. Tapi dia telah buat apa tu? Ini yang ke-7. Zikir dengan larangan. Ini dia dah kembangkan ni. Zikir dengan perbuatan. Okey. Lepas tu zikir dengan bertaubat. Sebenarnya dia dah tambahkan daripada 6 jadi lebih. Zikir dengan solat. Lepas tu zikir dengan mengingati segala janji Allah. Jangan zikir sembarang zikir. Lepas tu zikir dengan berfikir. Ini zikir dengan berfikir ni nombor 6. Tapi dia dah kembangkan jadi nombor 10. Sebab dia kata kalau nombor 6 lebar. Nombor 10 tu jadi ada 10 tata cara berzikir yang grup ni telah ubah suai. Okey. Okey. Jadi ini dia. Jadi tuan-tuan, kita beri pada zikir dengan berfikir. Okey. Tengok nombor 6 tu.
Zikir dengan berfikir. Tuan-tuan jangan risau ni. Ya. Daripada jururawat biasa bersara dengan ketua kerani, tapi bila nak meninggal dunia menghasilkan kitab tafsir. Hebat tak? Tulis buku ni, simpan di rumah. Yayasan Tarbiyah dalam proses nak terbit tajuk ni. Maknanya satu tajuk dalam 25 paling minimum muka surat. Tuan-tuan tengok ni, berapa muka surat tu? 12 ayat saja. Setiap satu tajuk disupport dengan paling kurang pun satu hadis. Okey, sebagai contoh, ni zikir dengan berfikir. Ini last kali last kali tahap berzikir, cara berzikir yang paling tinggi. Maksudnya zikir dengan berfikir. Jadi di sini kita faham zikir tu bukan ini, bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah ayat zikir. Tapi zikir yang dimasukkan dalam Al-Quran adalah bagaimana kita menjalani kehidupan harian kita. Bagaimana kita menguruskan kedai kita, menguruskan bisnes kita, menguruskan orang-orang di bawah kita. Adakah kita menepati kehendak syariat? Itu zikir. Segala perbuatan kita ni, sebab itu zikir ada 3 peringkat, yang ada 3 cara. Yang pertama zikir dengan lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lidah. Kadang-kadang lidah ni kalau tuan sampai dalam masa 5 minit pertama ada lagi la ilaha illallah. Setengah 10 minit kedua illallah, illallah, illallah. 10 minit ketiga Allah, Allah, Allah. Masih boleh lagi. Lepas tu masuk setengah jam Allah. Masuk jam kedua apa benda tu? Apa benda tu? Itu yang dimaksudkan. Itu bukan zikir lagi. Itu mengajuk orang yang dah dalam keadaan khusyuk berzikir. Itu macam-macam pun, macam bunyi kata pun ada. Tak tahu benda. Itu kuih keok pula. Tak tahu. Mana boleh tak begitu? Boleh tak? Jadi kalau dah berlari lagi tu boleh tak? Menyanyi tu boleh tak? Dah tak boleh. Dah hukumnya haram. Tak boleh. Apatah lagi sama dengan kita menyanyi tu. Kalau menyanyi apa penyanyi kan sama je, menghiburkan kan. Tak. Zikir yang betul yang ke-10. Zikir yang permulaan zikir C bawah tu. Satu C. Permulaan dia. Okey, nak tengok satu C. Satu C dia kata apa? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Itu dalil pertama zikir. Zikir, dalil pertama ni dia define apa dia zikir. Zikir ialah seperti mana Tuhan kata, kami tidak mengajarnya Muhammad syair seperti mana yang popular pada zaman kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malah kami mengajarnya ialah zikir. Zikrun. Zikrun itu apa dia zikrun? Ini tuan-tuan nak belajar nahwu ni. Zikrun dengan Quran sama tak? Sama. Sebab zikrun wa Quran, dia pakai ataf. Zikir itu adalah Quran. Dan Quran pun inna nahnu nazzalna dzikra. Ingat tak? Maknanya Quran itu nama dia zikir juga. Jadi bukan zikir macam kita, bukan. Maknanya zikir tu ayat Quran tu zikir. Permulaan zikir kan membaca ayat Al-Quran tu. Dalam solat kita baca Fatihah. Di luar solat kita baca surah Al-Muluk, surah Al-Kahfi setiap masa yang kita baca tu. Ya, dalam tahajud pun kita baca ayat Quran. Itu zikir yang kita baca melalui lidah dalam solat, dalam amal ibadat. Okey. Dan yang kedua zikir dengan apa tu dia panggil dengan hati. Kita duduk diam, orang cakap pun tak peduli.
Dia bacalah surah Al-Kahfi dan dengan hafal, bacalah surah Tabarakah dengan hafal. Kita dengar pun tak jawab, dia berzikir, dia baca Quran tu dah mati. Ataupun kalau tidak pun dizikir dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salah tak kalau kita buat macam ni? Duduk seorang-seorang. Tak salah langsung. Subhanallah subhanallah alhamdulillah. Sebab zikir, kaedah zikir dia kata dunal jahri, tanpa tinggi suara, bil wuduwi wal asal, pagi dan petang, tadarruan wa khifatan. Tadarru' tu maknanya rendah diri, khifah takut, bil wuduwi pagi, wal asal petang. Tuan kata apa sebab kita buat berzikir begitu? Sebab wala takun minal ghafilin, supaya kita tidak jadi orang yang lupa. Jadi takut kita lupa kepada Allah, lupa kepada nahwu dan saraf, zikirlah. Subhanallah. Okey, yang kedua zikir. Yang ketiga zikir tuan-tuan, dengan dipanggil dengan jawarih. Apa nama jawarih? Tangan kita ni, adakah tangan kita menyebut zikir? Tak. Kita menyentuh, kita memegang, kita memeras, kita menolak, kita menarik, kita menekan. Itu kerja-kerja yang kita gunakan untuk segala kehidupan kita. Orang bertanya, dia buat apa tangan? Tabur baja. Macam mana tabur baja? Ambil tangan. Tangan juga boleh guna untuk menebang pokok pisang. Tangan juga boleh digunakan untuk menyikat pisang dan ikat pisang atas kedai. Tangan juga digunakan untuk meletak pisang dalam jak, lepas tu masuk naik atas lori, tolak, ya, dan bawa lori. Itu sebenarnya zikir. Macam doktor sama juga, ya, dia memulakan pekerjaan, ya, menyediakan alatan dulu, ya tak? Buat operation, dia baca bismillah. Salah tak kalau dia nak sambil dia buat operation tu dia baca subhanallah walhamdulillah? Maknanya dia zikir dengan mulut. Lepas tu dalam hati pula dia zikir lagi. Maknanya tiga-tiga sekali jalan. Dia operation tu zikir. Dalam operation tu dia niat nak menghidupkan tu, zikir. Zikir dengan hati. Lepas tu lidah dia berkata lagi, Masya Allah wala hawla wala, saya doakan buat cik ni hidup. Kau nak mati, matilah segera. Macam tu lah kan. Zikir juga tu. Zikir tu. Jadi tuan-tuan, jadi tata cara berzikir ada pada C dan 6. Jadi sekarang ni kita nak tulis buku. Okey, di sini kalau tuan-tuan nak ambil, tuan macam mana boleh ambil ni. Jadi bila kita nak tulis buku, kita kena mula daripada C. C, ya. C. C ni permulaan. Okey. So tuan-tuan, ini kaedah, ya. Minggu depan kita sambung lagi, tuan-tuan. Yang pertama sekali tuan-tuan kena tulis mengapa tajuk ini ditulis. Tulis dia punya tu, mengapa tajuk ini ditulis. Okay. Yang kedua, untuk siapa tajuk ini patut dibaca. Itu dia. Itu kaedah dia dari segi orang barat buat. Jadi bukan semua orang boleh baca, orang kafir tak boleh baca ni. Ya. Dan yang ketiga, keistimewaan tajuk ini. Dan yang keempat, harapan kita untuk tajuk ini ataupun untuk esei tajuk ini. Esei itu bukan esei, esei itu karangan. Ya. Jadi ini pilihan. Ini pilihan, boleh buat ataupun tak boleh buat. Tapi kalau kaedah moden ni, dia nak macam ni lah, supaya bahan kita tu senang orang tahu ini kita kena baca ni sebab ini untuk kita. Okay. Lepas tu tuan-tuan tulislah di sini. Di atas sekali tu tuan tulis ni, atas sekali ni tuan tulis ni tajuk. Dia lupa letak ni tajuk, tajuk tata cara berzikir mengikut Al-Quranul Karim. Okey. Okey. Jadi ini lepas ni kena buat pengurusan. Tuan Najib Manok dah dilantik menjadi sekretari. Jadi tugas dia memang berat. Alhamdulillah dia computer man. Tuan dia. Jadi ini adalah buku induk tuan-tuan dan puan. Ya, buku induk, ya. Okey. Ustaz, Okey. dia ni yang 1A tu. Satu Cara tahlil cara mana? 1A. 1A.
cara berzikir. Ya? Itu tu cara yang bawah buat cara berzikir tu. Itu cara tahlil. Cara tahlil ni dia buat keras dan Agak cepat. masuk melayang. Melayang tu maksudnya macam ni. Yang dalam TV ni kan, melayang kan, sampai orang didukung je, tiku je semua. Tengok dalam internet tu 3-4 hari ni. Kan? Banyak kan orang masuk kan. Saya pun tak nak forward tu, saya naik. Tak nak forward. Jangan kita forward benda-benda yang karu, jangan forward, simpan je. Kalau kita forward, dosa sama je. Walaupun niat kita baik. Niat baik tapi cara tak betul. Jangan forward. Yang baik-baik je forward. Jadi tuan-tuan, okey, bila tuan-tuan dah tulis tu, okey, dari tu maka kita buatlah isi pengenalan. Okey, pengenalan dia tuan-tuan tulis esei ataupun tajuk ini. Tulislah. Saya beri contoh. Tuan-tuan boleh tambahlah ya. Penulisan tajuk ini adalah bertujuan untuk membantu umat Islam ataupun para pembaca kaifiat, tata cara kaifiat berzikir seperti mana yang syorkan oleh Al-Quranul Karim. Ringkas saja, tuan-tuan boleh buat tambah lagi 2 ayat kalau untuk nak menerangkan lagi. Itu pendahuluan kan. Okey, tuan-tuan tulis di sini di peringkat awal, tulis 1C, tulis 1C, iaitu Al-Quran itu adalah zikir. Ya, tulis Al-Quran itu adalah zikir. Tulis 1C, ikut ni, jangan ikut dalam dia orang buat ni, ikut ni 1C. Al-Quran itu adalah zikir. Okey, dah sudah? Tak apa tuan-tuan, tak bila apa, malam minggu depan lagi. Al-Quran itu adalah zikir. Okey. Okey. Tuan-tuan pun salin ayat ni. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Okey, tuan-tuan tulis. Okey, tulis ayat dulu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tuan-tuan tulis Yasin. Lepas tu dalam kurungan Yasin 2.69. Okey. 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 Dah siap? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Okey. Dah siap? Oh, nak tengok tu. Ya Allah. Patut dia diam je. Ni dia. Tulis ni. Tulis ni satu. Yang dia ni tulis semua sekali. Ambil satu saja. Jangan pakai banyak-banyak. Ambil satu, nanti saya nak beri panduan macam mana cara nak analisa. Okay, dah tulis dah? Kalau tak sempat tulis pun tak apa, tuan-tuan tulis terjemahan dia. Terjemahannya. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan tidak sesuai baginya bersyair, tidak lain melainkan pengajaran dan kitab yang memberi penerangan. Tuan-tuan, dalam soal memberi makna ni jangan ikut makna kita, tapi kita ikut makna Quran. Sebab bila kita buat reference nanti kita tulis Al-Quran versi Jakim 2010. Jadi kita nyatakan apa yang ada dalam terjemah dalam Quran tu tuan-tuan kena ambil dan jangan tukar-tukar buku. Kalau dulu ada Mashaf Tartil, masa rujukan nanti rujukan pertama Al-Quran Mashaf Tartil, keluaran Masjid Syahla dan sebagainya. Itu sebagai panduan. Okey. Okey, dah sudah? Ini saya beri panduan ni, tuan-tuan jangan ikut saya. Okey, dah sudah? Okey. Tajuk dia yang pertama, Al-Quran adalah zikir. Okey, dah sudah? Okey. Okey, salin. Berdasarkan ayat di atas. Berdasarkan ayat di atas,
Ya, Allah telah menyatakan. Okey. Tuan-tuan, kita kena sebut Allah dulu. Dari segi kaedah penulisan, kita tak boleh sebut Nabi Muhammad telah diajar oleh Allah, apa tu, Al-Quran, bukan syair, tak boleh. Kita kena sebut Allah telah mengajar Nabi Muhammad, sebab na di situ dia menjadi subjek. Betul tak? Alamna dia jadi fa'il, maka dia jadi subjek. Jadi bila ini subjek, kita utamakan yang utama dulu. Dalam ayat di atas, Allah telah menegaskan bahawa yang lain boleh tukar-tukar, bahawa apa yang diajar kepada Nabi Muhammad bukanlah syair seperti mana yang mereka sangkakan, malah ia adalah zikir dan Quran, ya, yang jelas. Itu dia. Itu dia terjemahkan. Okey. Okay. Habis ringkas ya. Okay. Kalau tuan-tuan nak lagi tambah lagi dalam peringkat kedua, dalam ayat lain, firman Allah, ya, tuan-tuan tulis, wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Wa innahu, dan sesungguhnya, latazkiratul lil muttaqin. Salin ayat tu. Wa innahu, dan maknanya dan sesungguhnya dalam golongan Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Surahnya surah Al-Haqqah ayat 48 dalam kurungan. Sempat tak? Tak apa. Sebab saya nak ajar bagaimana nak kaitkan poin 1 dengan poin 2. Sekarang ni kita dalam poin 1C, iaitu asasnya adalah Al-Quran itu sebenarnya ayat-ayat zikir, bukan lain daripada itu. Maknanya zikir yang paling utama sekali adalah Al-Quranul Karim, bacaan Quran itu. Tuan-tuan bisa ingat? Ya? Okay. Ini zikir ayat. Saya dah sebut dulu bulan dulu, zikir menggunakan Al-Quranul Karim. Okey. Okey. Okey, sudah? Terjemahan dia, dan sesungguhnya dapat tak? Mana dia? Tajuk dia. Ini grup ni buat. Ini grup ni dia buat dia salin balik ni C ni. Al-Quran itu adalah az-zikru, tu makna zikir. Yang C tu bahasa Arab campur bahasa. Dia tulis dalam Rumi kan. Sepatutnya kalau tulis Al-Quran adalah ayat-ayat zikir. Sepatutnya begitulah. Tapi ini baru draft baru. Kita boleh ubah sesuai lah. Tapi di sini az-zikir tu maknanya ayat zikir lah. Az-zikru tu maknanya ditulis dalam Rumi. Tapi kita akan ubah sesuai lah. Sebab tu ni baru draft. Okay. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat di atas, ini ayat yang kedua ni, ya. Al-Quran itu, kita kena tekankan, Al-Quran itu innahu ni siapa dia? Quran. Berdasarkan ayat di atas, Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. La tu la apa? Ya? Taukid. La taukid, la penekanan, akan. Sesungguhnya akan menjadi peringatan
bagi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan boleh buat conclusion. Okey. Untuk ini buat conclusion yang pertama. Conclusion dia dari dua ayat di atas, jelas menunjukkan kepada kita bahawa ayat-ayat Al-Quran itu adalah sumber zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini disebabkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah sumber zikir kepada Allah. Ini dibuktikan melalui perkataan Az-Zikru dan Al-Quran itu yang digunakan secara berturutan di dalam ayat yang di atas. Okey, itu tafsir. Okey. 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 Siapa tulis penuh? Cuba baca. Siapa dapat tulis penuh? Cuba baca. Jadi minggu depan ni kalau boleh tulis betul-betul yang sedang dah bagi tu, nanti kita ajar nak memurnikan. Okey. Jadi dalam ni kita dah lupa dah. Dia lupa dah siapa dia subjek, siapa dia predikat, siapa dia keterangan. Dalam ni ada keterangan. Dalam ni ada tata rasa. Dan dalam ni ada apa tu, objek. Ada tak objek sini? Tak ada. Ayat pertama. Ada dua objek. Who dengan asyara. Jadi oleh kerana dia ni objek, jangan kita tulis dia yang pertama, kita tulis dia yang subjek. Okey. Itu kaedah penulisan tafsir yang ringkas. Okey. Lepas tu tuan-tuan, ini peringkat ketiga, tulis. Dalam sebuah hadis, kita akan cari hadis-hadis yang menyokong, yang menerangkan tentang Al-Quran itu adalah zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh apa tu, waktu titik Bukhari atau Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakannya, ketika ditanya, ini hadis ni oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang zikir, maka Nabi menjawab bahawasanya bacalah ayat-ayat Al-Quran, kerana ianya adalah ingatan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena cari hadis tu. Tuan-tuan kena cari hadis. Tu. Okey, jadi ini kita nak sokong kepada 1C, poin 1C. Ya, kita nak support poin 1C. Okey. Jadi tuan-tuan, dalam menulis satu poin tadi ada pendahuluan, ada kita punya makna, ada ayat, ada terjemahan. Lepas tu kita bawa dua ayat yang sama-sama. Lepas tu kita bawa hadis yang support. Lepas tu kita buat conclusion. Conclusion untuk poin 1C. Tuan-tuan tengok, untuk 1C tu ada berapa ayat? Ada 10.